Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jadi pada video kali ini, saya ingin menerangkan tentang sistem sokongan usahawan terutama kepada pengusaha-pengusaha kecil. Okey, jadi bagi topik kali ini, terbahagi kepada tiga iaitu saya akan menerangkan berkenaan tentang pengenalan sistem sokongan usahawan. Okey, kemudian kita ada jenis sistem sokongan usahawan dan kita ada fungsi sistem sokongan keusahawanan. Okey, jadi bila kita tengok, kita lihat pada ini, apakah kalau kita tengok tentang sokongan keusahawanan, kerajaan Malaysia memainkan peranan yang lebih besar dalam usaha untuk memastikan industri keusahawanan ini terus berdaya maju, mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa serta boleh bertindak sebagai industri sokongan kepada industri besar negara ini. Okey, jadi sistem sokongan perniagaan ini adalah satu bantuan yang akan diberikan oleh kerajaan dan juga daripada agensi-agensi swasta kepada usahawan-usahawan sedia ada dan juga kepada usahawan-usahawan baru. Okey, jadi bantuan dan perkhidmatan ini disediakan untuk membantu usahawan memulakan perniagaan baharu atau bagi membangunkan perniagaan sedia ada. Okey, bila kita tengok di sini ada beberapa masalah yang kerap dihadapi oleh usahawan. Okey, kadang-kadang kita tengok berdasarkan peranan sektor usahawan terutama peniaga kecil dalam pembangunan ekonomi negara, kerajaan serta institusi-institusi kewangan sudah merangka pelbagai langkah bagi membantu sektor perniagaan kecil ini. Langkah-langkah yang diambil ini berasaskan analisis dan tinjauan pihak kerajaan dan institusi-institusi kewangan terhadap masalah-masalah sektor perniagaan kecil. Jadi antara masalah yang sering dihadapi oleh usahawan-usahawan ni adalah pertamanya adalah masalah kekurangan modal perniagaan. Okey, jadi masalah pemasaran, masalah kurang berpengalaman dan dari segi prestasi kualiti kerja. Jadi oleh itu kerajaan telah membangunkanlah satu usaha bagi membantu perniagaan kecil ini dalam mengatasi masalah-masalah berikut. Okey, jadi ini adalah antara cabaran usahawan bagi mengembangkan perniagaan. Okey, bila kita tengok di sini pengurusan dan keusahawanan. Okey, bagi sistem sokongan keusahawanan ni, akan menawarkan kursus, latihan tentang pengurusan yang sistematik dari segi kewangan, kawalan mutu, jualan, pemasaran dan susul atur dan juga lain-lain. Okey, dan ia juga akan menawarkan kursus peningkatan keusahawanan, menawarkan kursus kesedaran keusahawanan, dan juga agensi-agensi juga akan menawarkan latihan sambil bekerja, menawarkan bantuan khidmat nasihat pengurusan, melatih usahawan supaya mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang yang dicuburi serta berpengetahuan dalam bidang pengurusan. Dan juga agensi tersebut akan memberi semangat dan galakan dalam usaha untuk meningkatkan golongan usahawan. Maksudnya dari segi akan memberi motivasi lah untuk meningkatkan lagi semangat untuk meneruskan perniagaan. Okey, jadi kita tengok seterusnya kita tengok sistem sokongan keusahawanan. Okey, kalau kita tengok di sini dalam khidmat sokongan ni ada beberapa terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertama adalah kewangan. Okey, yang kedua ialah kajian dan pembangunan. Yang ketiga adalah latihan. Yang keempat adalah teknikal dan teknologi dan yang terakhir adalah pemasaran. Okey. Jadi kita tengok satu-satu. Okey, pertama adalah kewangan. Kewangan ni adalah satu kemudahan atau platform kewangan yang disediakan oleh institusi kewangan untuk pengusaha memulakan perniagaan. Jadi kemudahan ini akan membantu pengusaha-pengusaha sebagai contoh ingin menubuhkan kilang, membeli peralatan pejabat dan membeli mesin serta perolehan modal. Okey, dan juga seterusnya akan memberi pembiayaan kewangan tanpa faedah atau dengan kadar faedah yang rendah.
Okey, ini adalah fungsi ya bagi yang pertama iaitu kewangan. Dan yang kedua adalah pemasaran. Okey, pemasaran ni merupakan satu usaha ya yang dijalankan bagi melariskan dan meningkatkan barangan, jualan dan perkhidmatan yang ditawarkan di dalam perusahaan. Okey, dan tujuan pemasaran, sokongan pemasaran juga akan memberikan bantuan pemasaran ya dalam membantu seorang pengusaha untuk mengedarkan dan memasarkan produknya sama ada di dalam dan juga di luar negara. Dan juga sokongan pemasaran akan membantu pengusaha kecil ni mewujudkan rangkaian pemasaran. Maksudnya untuk bina networking. Okey. Jadi ini adalah sokongan pemasaran. Manakala seterusnya bagi teknikal dan teknologi, ia dapat menambah pengetahuan teknikal dengan mengikuti kursus pendidikan yang disediakan oleh beberapa agensi di Malaysia. Okey, maksudnya bagi sokongan teknikal dan teknologi ni boleh memberi training, ya, memberi latihan tentang pengetahuan mengenai teknikal. Okey, dan juga bagi mendedahkan pengusaha kepada kaedah pengeluaran yang terkini dan pengurusan yang lebih sistematik. Okay, dan juga bagi sokongan teknikal dan teknologi, usahawan juga dapat mempelajari berkenaan dengan teknologi yang terkini terutamanya di dalam bidang pembuatan dan pengurusan. Okay, dan yang seterusnya adalah latihan. Okey, latihan ni adalah satu agensi ya, akan melatih usahawan untuk mendapatkan kemahiran yang diperlukan dalam bidang dan pengetahuan yang berkaitan dalam bidang pengurusan. Maksudnya ia akan memberi satu training lah juga latihan dari segi kemahiran. Macam mana nak menjalankan pengurusan perniagaan. Dan juga dalam sokongan latihan juga akan setengah agensi ni dapat memberi bantuan khidmat nasihat. Kalau kata ada masalah apa-apa boleh rujuk kepada sokongan latihan. Dan juga agensi di bawah latihan ini akan bina keyakinan pengusaha dan akan beri mereka semangat. Alright? Okey. Jadi yang seterusnya iaitu yang terakhir, kajian dan pembangunan. Bagi sokongan kajian dan pembangunan ni, penyelidikan dan analisis yang akan dilakukan meliputi tanggungjawab projek, penyelidikan pemasaran dan penyelidikan teknologi. Dan juga ia akan membantu pengusaha meningkatkan pencapaian kecekapan teknologi, pengeluaran dan menghasilkan produk yang berkualiti. Maksudnya di bahagian kajian dan pembangunan ni, agensi di bawah kajian dan pembangunan akan membantu pengusaha-pengusaha ni yang terutama yang sedia ada untuk meningkatkan lagi dari segi kualiti produk, dari segi penggunaan teknologi dan juga pengeluaran produk yang berkualiti. Dan juga kajian dan pembangunan ini juga akan membantu pengusaha kecil dari segi meningkatkan pemasaran dan, sama ada di dalam ataupun di luar negara. Jadi ini adalah beberapa fungsi-fungsi bagi sokongan keusahawanan. Okey, jadi seterusnya kita nak tengok apakah jenis-jenis jenis-jenis agensi yang terlibat di dalam setiap fungsi-fungsi keusahawanan. Jadi kita tengok yang pertama adalah agensi bagi kewangan, ini adalah agensi-agensi yang akan membantu dari segi sokongan kewangan. Contohnya yang pertama Majlis Amanah Raya. Dia akan memberi bantuan dalam bentuk pinjaman dan peralatan kepada pengusaha-pengusaha kecil ataupun SME. Maksudnya, kadang-kadang MARA juga dia ada keluarkan dana ataupun grant. Jadi pengusaha-pengusaha ni bolehlah menghantar kas kerja bagi memintalah dari segi bentuk pinjaman dan juga bantuan dalam bentuk kewangan. Dan seterusnya, kita ada juga beberapa bank perdagangan bank perdagangan ni maksudnya semua bank-bank yang terlibat di Malaysia lah. Dan antaranya adalah Maybank,
Bank Rakyat, BSN, Bank Islam, CIMB, Bank Muamalat Agrobank dan juga Public Bank. Jadi bank-bank ini akan memberikan pinjaman yang diperuntukkan oleh Bank Negara Malaysia untuk diagihkan kepada yang berkelayakan. Selalunya dalam bila di setiap tahun kerajaan ada membentangkan belanjawan dan ada peruntukan untuk pengusaha-pengusaha kecil. Jadi dari segi agihan itu kerajaan memberi agihan kepada bank-bank tersebut untuk memberi pinjaman kepada yang layak. Dia adalah beberapa uh, apa apa beberapa spesifik syarat-syarat kelayakan bagi untuk memohon pinjaman-pinjaman dalam bank perdagangan. Okey, seterusnya adalah Bank Pembangunan dan Infrastruktur. Okey, bagi Bank Pembangunan dan Infrastruktur ataupun BPINB ini, dia adalah satu agensi yang memberi kredit kewangan untuk perniagaan industri. Maksudnya pengusaha-pengusaha yang nak buka kilang, so bolehlah memohon daripada agensi tersebut. Dan seterusnya adalah Malaysian Industrial Development Finance Berhad, iaitu MIDF, akan memberi pembiayaan aset tetap kepada pengeluar-pengeluar di Malaysia. Aset-aset ini banyaklah boleh refer dan dia akan memberi spesifik pembiayaan terhadap pembelian aset-aset tetap berikut. Dan terakhir sekali adalah Bank Pertanian Malaysia. Maksudnya dalam bagi Bank Pertanian Malaysia ni dia akan memberi bantuan dan peralatan kewangan terutama bagi industri yang berkaitan dengan pertanian. Jadi yang mana yang pengusaha yang berkaitan dengan pertanian, so bolehlah memohon bantuan daripada Bank Pertanian Malaysia. Jadi ini adalah beberapa contoh lah agensi di bawah kewangan. Ada lagi. Ada lagi 3. Iaitu yang seterusnya adalah Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga Tekun. Jadi kemudahan kewangan ni dikawal selia oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam membantu membuat penyaluran modal kepada peniaga baru dan lama. Jadi maksudnya especially untuk peniaga baru kalau nak start bisnes, so bolehlah memohon tekun. Dia ada memberi modal bantuan dari segi modal untuk membuka perniagaan. Dan seterusnya adalah Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, iaitu PUNB. PUNB ni juga akan membantu PKS dan usahawan bumi putera dalam bidang peruncikan. Jadi yang berkaitan bolehlah memohon kepada PUNB. Dan yang seterusnya ialah Teraju. Teraju ni akan membantu usahawan yang mempunyai idea atau produk yang inovatif dan kreatif serta berpotensi untuk diketengahkan. Maksudnya mana-mana usahawan yang ada produk yang inovatif, yang lain sikit, so bolehlah memohon kepada Teraju. Alright? Jadi seterusnya kita lihat agensi-agensi yang terlibat di dalam sokongan pemasaran. Kita ada beberapa agensi iaitu 3 agensi berikut. Yang pertama adalah Pharma. Pharma ni akan membantu untuk pasarkan hasil pertanian di dalam dan luar negara. Maksudnya industri-industri yang melibatkan pertanian, hasil-hasil pertanian, so bolehlah memohon bantuan daripada Pharma untuk dari segi pemasaran. Dan seterusnya kita ada Matrade. Matrade ni akan mendedahkan pengusaha kepada peluang perniagaan yang ada. Dan yang terakhir sekali adalah MITI. MITI ni akan mengendalikan urusan yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri, teknologi tinggi, perlindungan alam sekitar dan lokasi industri dan sumber dan bidang yang lain. Jadi yang mana industri yang berkaitan ni bolehlah pergilah ataupun memohon sokongan daripada MITI. Ini adalah dari segi bantuan pemasaran lah macam mana untuk mengembangkan perniagaan dan macam mana untuk memasarkan produk-produk. Dan yang seterusnya adalah teknikal dan teknologi. Ada beberapa agensi yang terlibat di bawah teknikal dan teknologi. Yang pertama adalah PORIM. PORIM ni akan membantu
dari segi produk yang berkualiti dengan menggunakan kemajuan teknologi yang terkini. Okay, kemudian kita ada Forest Research Institute of the Malaysia. Okay, agensi ini akan menggalakkan pengurusan lestari dan penggunaan sumber hutan secara optimum dengan menjana pengetahuan dan teknologi melalui penyelidikan, pembangunan dan aplikasi. Maksudnya kalau nak bina apps, bolehlah pergi memohon bantuan daripada Forest Research Institute of the Malaysia. Okay, dan yang seterusnya adalah MIMOS ya. MIMOS adalah agensi yang akan menggalakkan inovasi dalam teknologi maklumat. Okay, dan ia berusaha untuk menjadi pusat penyelidikan utama dalam teknologi yang terkini. Okey, seterusnya kita tengok pula pada agensi yang terlibat di dalam latihan dan pengurusan. Okey, kita ada beberapa agensi, MARA. Okey, MARA juga memberi latihan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan sederhana supaya mereka berkemahiran tinggi dalam bidang yang diminati. Okey, dan MEDEC juga merancang dia punya objektif dia adalah merancang dan melaksanakan program pembangunan keusahawanan seperti latihan, pendidikan, penyelidikan dan juga perbimbingan secara digital. Okey, jadi bolehlah merujuk pada agensi-agensi berikut dia ada memberi program ataupun latihan bagi meningkatkan skill-skill keusahawanan. Dan seterusnya kita ada SEDEC menyediakan dan mempromosikan pembangunan komersial, perindustrian dan sosioekonomi di negeri-negeri. Dan kita ada NPC dari segi pengurusan kualiti. Dia akan memberi latihan untuk macam mana nak meningkatkan kualiti ataupun produktiviti. Dan juga kita ada InScan. Dia ada menyediakan perkhidmatan latihan, bimbingan dan kaunseling. Bagi terutamalah usahawan-usahawan baru ataupun usahawan-usahawan dia ada. Dan juga kita ada SME Corp juga sebagai satu pusat rujukan bagi maklumat dan khidmat nasihat untuk pengusaha-pengusaha kecil di seluruh Malaysia. Okey, seterusnya kita tengok agensi yang terlibat di bawah kajian dan pembangunan. Jadi kajian dan pembangunan ni ada beberapa agensi yang terlibat. Yang pertama adalah MARDI. MARDI ni akan melakukan penyelidikan mengenai hasil produk pertanian. Meningkatkan kualiti produk pertanian dan menghasilkan benih baru untuk petani. Jadi yang mana pengusaha yang berkenaan pertanian, mungkin ada impian untuk meningkatkan kualiti produk atau menghasilkan benih baru, so bolehlah merujuk kepada MARDI. Dan seterusnya kita ada RRIM iaitu Rubber Research Institute of the Malaysia. Menjalankan pendidikan mengenai kualiti getah dan menghasilkan produk berasaskan getah baharu. Dan kita ada MPOB, Malaysian Palm Oil Board. Dia adalah melibatkan minyak sawit. Melakukan pendidikan mengenai produk yang dihasilkan dari keluaran minyak sawit dan meningkatkan kualiti minyak sawit. Dan yang terakhir kita ada SIRIM. SIRIM ni adalah satu agensi di mana ia akan menjalankan kajian dari semasa ke semasa bagi memastikan tiada penyelewangan dari segi kualiti. Jadi ini adalah agensi-agensi yang terlibat di dalam kajian dan pembangunan. Jadi itu sahajalah daripada saya untuk bahagian sokongan keusahawanan. Semoga semua berjaya. Jadi kita akan berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.